Okey, so sebelum kita mulakan, kita jemput Imam Muda Mirul. Okay, Ustaz. Kali ni kita nak jemput Ustaz Cerah. Tak, saya host. Saya host. Kita minta Imam Muda Mirul untuk bacaan doa dan bagi sepatah dua kata sebelum kita mulakan. Tapi saya teringin dengan doa tu. Siapa boleh? Penutup nanti saya baca doa ni. Sebab siapa nak dengar Ustaz baca doa kat sini? 10 kali kita webinar kan, dan kali Mira baca 4 kali dia baca. Ustaz ada. Oi, ramai ke nak Ustaz tu? Okey, ramai orang betul. Dengan ini kita bagi kesempatan lah dekat Ustaz disebabkan iman tu banyak. Mana tahu dengan doa yang Ustaz baca kita aminkan diangkat oleh Allah. Kita semua menjadi kereta yang betul. Mendapat keberkatan, keredaan. InsyaAllah sama-sama kita sukses. Kawan korang macam tu pun ni ya. Sebab kalau korang nak tahu, Ustaz dia bukan ada universiti sekarang ni dia adalah pondok Ustaz. So takkanlah orang kata wakil pada pondok dia nak baca doa, betul tak? So nak saya jemput wakil daripada pondok ke? Ada saya nak dia punya mu'allim. Saya nak dia punya murabi dah yang baca doa. Okey, Al-Fatihah. Ya Allah Tuhanku, berkatilah majlis ilmu kami pada malam ini Allah. Sesungguhnya kami masing-masing mencari ilmu demi meneruskan kelangsungan hidup kami Allah. Sesungguhnya kami mencari ilmu untuk membantu kedua ibu bapa kami, keluarga kami Allah. Sesungguhnya Allah, berkatilah majlis kami Allah untuk kami menuntut ilmu, untuk mencari keberkatan, untuk kejayaan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan rezeki kami, permudahkanlah perjalanan rezeki kami Allah, permudahkanlah urusan kami dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, lahirkanlah insan-insan yang pada malam ini ada bersama kami, golongan-golongan yang bersama kami, saudara-saudara kami menjadi seorang jutawan yang dermawan ya Allah. Amin Rahman, Amin Rahim, Amin Rabbal Alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita ucapkan pada Ustaz dengan doa yang begitu deep dan mendalam. Dan so dapat membuat masa lagi untuk kita menjemput Ustaz kan? Mirul? Ustaz? Kita bagi Mirul keluarkan sepatah dua kata, Poni sepatah dua kata, lepas tu kita start. Okay? Sekian lagi. Lagi Mirul, bagi sepatah dua kata, apa yang Mirul nak sampai untuk kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ni. So untuk malam ni kita akan sharing macam mana cara kita orang personal trade. And Poni akan share dengan korang secret weapon je. Korang semua kena fokus tau. Dan saya dah start lah. So kita sambung dengan Poni lah. Okay. Poni mengharap apa yang kami semua cuba, kami bukan sebenarnya ia bukan webinar apa, lebih kepada sharing lah. Kita lebih pada sharing apa yang kami sharing pada malam ni, dapat memberi korang sesuatu yang baru lah, dapat ubah bagi korang punya cara untuk korang trading lebih nampak. Sebab kata Ustaz, semoga hijab korang terbuka nanti insyaAllah. InsyaAllah. Apa yang apa yang korang ada, apa yang ilmu korang ada selama ni, kita hormati semua ilmu. Tapi kalau korang boleh dapatkan benda ni, boleh membantu korang dalam trading, silakanlah guna. Dan apa yang korang dapat ilmu pada hari ini, korang share kepada kawan-kawan korang, saudara mara korang, adik-beradik korang, kawan-kawan yang dekat dengan korang. Kita masing-masing berkongsi supaya kita sama-sama dapat
jadi insan yang bermanfaat. Okey? Okay guys, adakah korang faham? Faham. Siapa yang jawab tu? Ada boleh buka mic ke? Poni saya. Poni suara Faham. scam. Poni suara scam lah. Mana ada saya kerja. Poni, jangan tunjuk sangat, Poni ramai ni hari ni. Alright, okay. Okay guys, berapa ramai yang dah ready? Cuba komen sikit. Dah ready. Cepat guys, kita nak tengok high energy daripada korang. Kita nak tengok high energy daripada korang guys, come on. Pastikan buku dan pen berada di tangan. Okay. Betul. Manjada wajada. Siapa yang berusaha dia adalah orang yang berjaya, insyaAllah. Come on guys. Be prepared sekarang. Daripada sekarang kita dah nak start ni. Ui, semua laju. Laju guys. Come on guys. Make sure ada pen, ada buku. Okay, kita bagi korang 1 minit untuk korang prepare pen dan juga buku. 1 minit dah. Sepi tanda dah kecil. Okay, boleh bagi tanda dulu 1 minit je. Sebab apa yang kita nak share malam ni sangat-sangat besar. Harga dia, value yang sangat besar. So kita nak korang hargai semua ni, okay? Mantap guys, korang punya energy mantul. Oh, ini energy kita mahukan. Ya, betul. Morning Airline ready, mantap. Mana dari Mirul Clubhouse? Mirul Clubhouse mana? Palang, penjara Mirul Ke salam cangkuk? Salam cangkuk satu. Salam cangkuk guys, salam cangkuk. Mantap apa sekali dia palang. Belum pasang. Di cover semua dia Zat. Alright guys, so tanpa membuang masa kita akan mulakan kita punya kelas ataupun sharing kita pada malam ni, okey? Mirul, Bonik, boleh kita mulakan? Alright, okay. Tanpa membuang masa kita menjemput Ustaz untuk terangkan topik-topik apa yang akan kita sharing dan secara tak langsung teruskan majlis kita. Dipersilakan. Okey, semua dengar suara clear eh? Ya, tengok komen jap. Okay. Webinar ni tak ada recording je. So kalau korang nak record, korang tulis. Okay, korang tulis. Okay, korang tulis dah dekat buku masing-masing. Okay guys, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so first kali apa yang kita akan share pada malam ini daripada basic sampai ke advance. Dan semua benda-benda yang penting kita akan share secara percuma untuk korang. Tapi benda-benda ni sangat-sangat high value, sangat-sangat valuable, sangat-sangat harganya sangat mahal. Apa yang kita belajar selama ni daripada pengalaman yang kita ada, kita nak share secara percuma untuk korang. Tapi kita tak nak korang sia-siakan. Sebab webinar the one and only ni satu-satunya webinar yang kita buat di public yang kita share personal matters. Okay, faham guys? Faham. Okay, so macam biasa tajuk daripada awal. Okay, what is forex? Ini adalah topik yang pertama. Forex ni adalah perdagangan mata wang asing bagi dua buah negara. Okey, sekarang forex ni, what is forex? Korang trading tau, korang trade forex. Tapi korang kena tahu apa itu forex. Forex adalah perdagangan mata wang asing antara dua buah negara. Antara dua buah negara. So, kalau korang tahu dia adalah perdagangan mata wang, apa yang ada dalam konsep perdagangan? Apa urusan yang ada? Cuba korang komen. Apa urusan yang ada dalam konsep perdagangan?
Oh jam. Mati. Jangan guys. Zoomnya terkeluar pula. Sebentar ya teman-teman. Okey, apa konsep yang ada? Urusan apa yang ada? Urusan jual beli. Okey, kita kena faham. Forex ni adalah perdagangan mata wang. Dia sama macam konsep jualan dekat pasar tu semua sama. Okey. So korang kena titik beratkan benda yang basic. Kefahaman. Korang kena faham dulu benda tu. Okey? Okey, bila korang dah tahu tentang forex ni adalah melibatkan urusan jual beli. So dalam forex ataupun dalam MT4 dia ada dua je. Ada button buy dengan button apa? Ada button buy dan juga button apa? Button sell. Faham tak? So benda yang sama. So contoh, skrin tak ada. Betul, memang skrin tak ada. Nampak Okay. And then bila korang tahu dia sekejap. Dah masuk. Mantap. Sudah masuk balik. Kita sudah ada guys, sudah muncul. Bentar. Kami nak screen sebentar ya. Okey. So macam korang faham lah, macam Ustaz kata, dia sama, trading ni sama. Konsep jual beli forex adalah konsep jual beli. So contoh, korang nak membeli pada paras harga yang mana? Harga yang terendah ataupun harga yang tinggi? Kalau korang lah, korang nak membeli pada harga yang rendah ataupun harga yang tinggi, ataupun harga yang murah lah. Sama. Rendah. Okey, contoh perdagangan dia ada dua urusan. Satu jual, satu lagi beli. Sama lah. Macam contoh beli. Beli ni mewakili apa? Buy. Buy lah. Buy. Kita nak membeli pada paras harga yang rendah ataupun murah. Faham tak? Rendah ataupun murah. Sama juga macam kita ada satu lagi urusan sell lah. Ada dua button je dalam forex. Satu lagi adalah button sell. Okey, sell ni siapa? Seller. Kita nak menjual. Katakan korang ni adalah penjual di pasar ataupun di mana-mana korang bekerja menjual. So korang nak menjual pada paras harga yang mana? Paras harga yang mana? Cuba komen. Korang nak menjual pada paras harga yang mana? Tinggi. Faham tak? Korang mesti kita nak menjual pada harga yang tinggi. Sebab apa? Sebab kita nak meraih keuntungan yang maksimum. Okey? Faham? Faham guys? Adakah korang faham? Cuba komen. Berapa ramai yang faham? Cuba komen guys. Kita dah komen dulu. Faham? Mantap. Okey, itu basic lah. Okey, so bagi yang baru nak trading ataupun korang ni baru join forex, korang kena faham benda ni. Kenapa Bentar. Sebentar guys, sebentar. Okey, sebentar. Apa namanya? Jalan tu. Ganas. Okey, dah. Push. Alright. So, itu untuk yang basic. So, kalau korang ni adalah seorang trader yang newbie, yang baru, korang kena tahu lah ini konsep dia. Okey? So, ini benda yang paling basic sekali yang korang kena tahu as a trader. Okey? Contoh lah, kalau korang ni trader yang baru yang baru join, yang lama tak apa. Ini yang baru. Okey, contoh sini resistance, sini support. Korang nak membeli, korang nak beli pada harga yang mana? Contoh, korang nak membeli pada paras yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga. Kalau korang nak membeli pada paras harga yang mana? Cuba komen. Yang ketiga. Yes, sebab apa? Yang ni yang paling rendah, paling murah. Faham tak? So kita nak beli kat sini sebab dia paling murah. Contoh. Okey, sama juga dalam trading dia ada pembelian, urusan jual dan beli.
Contoh, kalau korang tak nak contoh, ada dalam Forex MT4 dia ada satu apa nama yang kita panggil sebagai Fibo lah. Fibo tu ada berapa persen. Tu contoh macam konsep dia macam diskaun lah. Korang nak berapa persen diskaun, korang nak berapa persen diskaun contoh. Okay? Clear? Ini untuk basic satu benda yang sangat-sangat basic. What is Forex? Siapa yang faham? Cuba komen. Ini detail betul. Siapa yang faham? So, yang newbie, adakah korang faham? Dan kita bersedia untuk ke next topic. Are you ready to the next topic, guys? Faham? Betul. So, kita teruskan ke topik yang seterusnya. Yang seterusnya adalah kedua, OHLC. Ini kebanyakan daripada apa? Basic untuk membantu newbie ada. Lepas tu terus kita akan masuk kepada advance. Tapi korang kena tahu, basic is everything. Bukan is king, is everything. Korang tak ada basic, terus belajar advance, susah nak dapat tangkap. Okay? Okay. Yang kedua adalah OHLC. Okay, siapa tahu OHLC? OHLC ni apa? OHLC ni apa, guys? Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, apakah OHLC ni? Open, high, low, close. Betul? Storyline, betul? Okay, contoh. Korang semua akan cakap sini open, okay? Sini low, harga paling rendah. Sini high, paling tinggi, high ni. Sini close, candle close. Ini candle menaik Ini candle bullish. Candle bullish menaik. Okay. Sama juga dia ada satu lagi candle menurun, tak apa kita buat dua-dua, tak ada masalah. Sebab hari ni Pok Nik cakap bayaran payment lebih, so kita buat dua-dua. Triple. Triple Alhamdulillah. Alhamdulillah. So kita orang buat detail sikit. Nanti cakap terima kasih kat Pok Nik. Okay. Okay, contoh ni Cakap apa terima kasih? tak ada apa je. Apa kita sambung? Sini, alamak. Sini open, sini open, sini high, sini low, sini close. Okay, tapi apa yang Ustaz nak korang faham, yang paling penting adalah apa? Ini, pergerakan candlestick ni. Price daripada sini dia open, pernah turun the lowest sampai sini, and pernah naik paling tinggi dekat sini, and then close dekat sini. Faham tak? Ustaz nak korang faham benda ni. Benda ni sangat-sangat penting. Sebab kalau korang tak faham storyline ni, korang tak nampak dalam market apa yang jadi. Korang kena nampak benda ni. Contohnya, price pernah turun, naik paling tinggi dekat sini, and then close in. Ini yang kita panggil storyline. Tapi ini tentang sebuah candlestick lah. Okay? Faham guys? Contoh, Ustaz tunjuk satu benda. Kenapa Ustaz nak korang faham gitu? Sebab contoh macam ni. Contoh macam ni. Okay, sekarang ni korang nampak candle tengah apa? Menaik ke menurun? Candle ni tengah menaik ke menurun? Naik. Mantap. Okey. Bila korang tengok dari sudut trend, memanglah dia tengah uptrend, menaik. Tapi apa yang korang kena faham juga as a trader, korang kena faham benda ni. Storyline dia. Dia pernah naik, dia open dekat sini, dia turun, dia pernah naik paling tinggi dekat sini, and then dia close kat sini. Dia open, dia pernah turun paling lowest kat sini, and then dia pernah naik paling tinggi kat sini. Dekat sini ada semua zone-zone SNR. Dekat sini semua ada zone-zone SNR. Korang kena faham pergerakan chart tu. Faham tak? Pergerakan chart tu korang kena faham dan korang kena jelas. Korang kena clear. Price naik sampai sini highest, turun sampai sini. Naik sampai sini highest, turun dekat sini. Naik sampai sini highest. Itu korang kena faham detail. Okay? Kita bukan nak hari ni bukan nak basic, tapi korang kena faham benda ni. Sebab benda ni akan membantu korang dalam trading. Okay? Faham? Faham guys? Adakah korang faham dan clear? Cuba komen, kita nak tengok.
Berapa ramai yang faham dan clear? Okay, contoh kita tunjuk dekat chat satu. Contoh kan. Okay. Ini lah yang Ustaz nak korang faham. Price daripada sini dia pernah turun, and then dia naik dekat sini. Turun. Benda-benda macam ni detail korang kena fahamkan dalam OHLC. Okay? Clear guys? Nanti korang back test lah untuk faham perjalanan chat tu. Okay, sama juga kalau korang tengok dekat line chat pun korang akan nampak benda yang sama. Boleh je korang nak tengok dekat line chat pun, tak ada masalah. Faham? Okay, so next, siapa yang dah ready untuk kita masuk topik yang seterusnya? Topik yang seterusnya, cuba komen. Siapa yang dah ready untuk kita masuk topik yang seterusnya guys? Komen. We need high energy daripada korang. 1,000 tak jatuh. Mantap korang. Ready? Aduh. Ponik mana? Pergi makan ke apa tu? Ui, I'm here. Okay, mantap. Okay, topik yang ketiga adalah SNR. Okay, SNR ni sejujurnya adalah satu benda yang sangat besar bagi Ustaz. SNR ni benda yang sangat-sangat penting, dan SNR ni benda yang Ustaz gunakan dalam trading secara personal. Okay, student universiti pun tahu, daripada Port Airline ataupun Mirul Outlaw semua tahu Ustaz hanya menggunakan SNR. Okay, so apa yang Ustaz nak share dengan korang hari ni adalah everything pasal SNR. So silalah fokus dan bagi man. Sebab dengan SNR ni lah korang boleh buat ni. Okay, faham guys? Cuba komen, kita nak korang komen. Apa? Handsome lah yang tengah-tengah buka kamera tu guys. Yang tengah buka kamera tu, seorang dekat pulau, seorang dekat mana tu? Cafe ke apa? Oh mantap, makin ramai buka kamera. Okay, so next apa? Ni lah, SNR. Okay, SNR V. V ni kita panggil support. Support ni apa? Support ni lah paras harga terendah ataupun kita panggil sebagai lantai. Lantai paras harga terendah. Ataupun tempat bermula naik. Ini adalah support. Yang korang tengok dekat line chat V tu semua kan, V ni semua, ni adalah support lah. Okay, so V ni adalah support. Okay, A ni adalah resistance. Resistance ni apa guys? Resistance ni apa guys? Cuba korang komen. Resistance ni apa? Kalau support paras harga terendah, kalau resistance atap. Atap pun boleh, bumbung pun boleh. Ikutlah korang nak atap, okey atap. And then paras harga tertinggi, mantap. Harga tertinggi. Tempat bermula turun, bagus. Ini basic. Okey, basic, benda-benda yang basic lah. Okey, ini benda yang basic. Ini bagi yang baru trading, korang boleh fokus. Okey, korang boleh fokus. Okey, SNR. Dekat mana kita nak cari SNR yang betul? Dekat mana kita nak cari SNR yang valid? Ini korang kena tahu. SNR, saya kira korang bagi SNR yang valid ke, yang betul ke? First, okay, first. Okay. SNR ni korang kalau macam Ustaz lah, ini Ustaz okay, Ustaz akan ambil daripada higher time frame. Higher time frame. Okay,
And then kalau korang nak cari yang apa, big movement, okay, boleh. Big movement. Faham tak? Siapa yang baru? Siapa yang baru? Siapa yang baru guys? Cuba komen siapa yang baru daripada sini. Saya, okay. So tak apa, jangan risau, Ustaz akan tunjuk still untuk korang. So higher time frame dan big movement penting ni. Big movement ni contoh macam ni, pergerakan yang besar. Faham tak? Ini pergerakan yang besar, big movement, pergerakan yang besar. Clear? Okay. So ini di higher time frame lah, di monthly. Contoh ni monthly. Okay, satu lagi kalau korang pakai lower time frame kena ada circle movement. Okay, di lower time frame korang kena ada circle movement. Contoh di weekly korang akan nampak macam ni lah, ada circle movement. And then di daily akan jadi macam ni. Akan jadi macam ni lah, di daily. Faham tak? Okay, ni di daily. Faham tak? Siapa yang faham? Cuba komen. Siapa yang faham? Cuba komen guys. Siapa yang faham? Come on guys, fokus. High energy, sila komen. Mantap. Kita perlukan high energy. Terbaik guys. Okay, so ini adalah SNR. Kenapa Ustaz fokus di higher time frame? Sebab Ustaz tunjuk contoh dekat chat lah. Apa lah? H4. Okay, contoh. Okay, kita ambil contoh Kenapa Ustaz ambil dekat high time frame? Sebab kalau korang tengok dekat sini contoh, dekat mana SNR yang korang nak ambil? Dekat mana SNR yang korang nak ambil? Korang akan pening guys, sebab dia banyak sangat noise. Banyak sangat noise dekat sini. Korang nak ambil yang ni ke ada circle movement, yang ni pun ada circle movement, yang ni pun ada circle movement. Faham tak? Dia benda yang tak clear. Okay, bila korang buka dekat weekly guys, nothing, tak ada apa. Faham tak? Faham tak? Kita nak benda yang clear, yang mudah untuk kita nampak. So sebab tu Ustaz lebih suka prefer kepada higher time frame. Kita nampak jelas, kita nampak jelas di higher time frame. Sebab tu Ustaz banyak gunakan higher time frame. So kalau kita buka weekly, ada je SNR, ada je. Kita buka daily pun akan nampak SNR tu dekat kawasan mana. Faham tak? Siapa yang baru faham benda ni, yang baru tengok? Siapa yang baru dalam benda ni? Cuba komen guys, Ustaz nak tengok siapa yang baru. Okay, sebab tu Ustaz tak suggest korang untuk pakai di lower time frame untuk cari SNR yang valid. Okay, so korang nak cari SNR yang valid, korang cari yang di higher time frame. Faham? Faham guys? Faham? Selalu punya tanda jangan mark je daripada higher time frame. Okay, barulah korang akan nampak. Tak kira lah kalau korang nak mark di weekly ke, korang nak mark di monthly ke, make sure higher time frame, bukan di H1. Tak. Okay, ini bila korang nak tengok direction lah. Okay, Ustaz mark body, yes, Ustaz mark body dengan shadow lah. Nanti kita mark shadow. Okay, itu contoh. Okay, clear? Cara nak cari ni. Okay, boleh Ustaz teruskan? Boleh Ustaz teruskan guys? Boleh. Okay, so dalam trading dia ada 3 je tau jenis trend. Okay, trend lah. Ini dalam untuk trend trend. Ada 3 je. Satu, uptrend. Okay, ini kita panggil sebagai uptrend. Satu, satu lagi adalah downtrend. Dan last one adalah sideways. Resistance, support. Ini benda yang basic. Okay, ini benda yang basic. Faham tak? Benda ni basic. Korang faham tak? Guys, adakah korang faham benda yang basic ini trend? Okay, kesilapan ramai orang adalah satu je. Kesilapan ramai orang adalah dia tak nampak trend tu tengah buat apa. Contoh, kenapa tak nampak? Sebab korang bila buka chart terus korang zoom in.
Faham tak? Ini adalah benda yang korang kena elakkan lah. Jangan bila korang buka-buka chat terus zoom in, salah. Okey, salah. Apa yang korang kena buka chat first, korang zoom out, baru korang akan nampak trend dia. Zoom out, korang tengok dulu direction dia nak ke mana. Faham? Faham guys? So buka chat, baca dulu direction dia, lepas tu nak ke mana. Okey? Tak apa, korang akan nampak dekat sini. Okey. SNR adalah satu benda yang takkan pernah berubah. SNR tak pernah berubah. Korang kena pegang ayat ni yang SNR takkan pernah berubah. Okey, Ustaz ambil satu contoh. Okey. Tengok Forex bagi Ustaz ni pandangan peribadi, Ustaz open kepada orang lain yang nak dia ada pendapat masing-masing, tapi ini adalah pendapat peribadi. So bagi Ustaz adalah Forex ni permainan kotak-kotak. Apa yang Ustaz pernah belajar dan apa yang Ustaz aplikasikan adalah benda ni. Forex ni adalah permainan kotak-kotak. Contoh, kalau price ni break bawah ni, dia nak ke mana? Dia nak ke mana guys? Dia nak ke mana? Kalau price break bawah ni, dia nak ke mana? Direction dia nak ke bawah. So kita nak fokus apa sekarang? Kita nak fokus cari apa? Kita fokus cari sell, sebab kita dah tahu dia dah break SNR kita dan direction dia nak ke bawah. So kita fokus untuk mencari sell. Faham tak? Kalau dia accurate dekat sini, okey, kalau dia accurate dekat sini, dia nak naik. Dia nak ke mana? Kalau dia naik, dia akan ke sini. Faham tak? Ini yang kita nak korang nampak dari sudut direction. Okey, sebab inilah Forex, permainan kotak-kotak. Ini Forex. Kalau dia pecah, dia main kotak ni. Kalau dia tak nak pecah, dia main dalam ni. Dia akan main kotak-kotak guys. Kalau dia pecah atas, dia akan cari kotak ni, SNR. Orang percayalah sebab Ustaz, inilah yang terjadi dalam market. Faham tak? Inilah benda yang terjadi dalam market. Student universiti, dia orang tahu betapa pentingnya benda ni yang dah boleh ubah hidup diorang. Sebab benda ni sangat-sangat penting. Korang nampak, maybe korang akan anggap benda ni kecil, tapi benda ni bagi Ustaz first. Kalau korang tak nampak benda ni, maksudnya korang nak cari entry, maksudnya korang nak tahu direction. Faham tak? Okay? Contoh kan, okay, tak apa, Ustaz tunjuk kat chat lah supaya korang lebih nampak. Korang nak pair apa? Pair apa guys yang korang nak? Korang nak pair apa? DJ, EU, WTI, Gold, EU, Gold, DJ, UPEC, EU. Ramai DJ, Gold, ramai EU. Kita tak apa, Ustaz tunjuk Gold lah. Hari ni je, sehari, the one and only kita bagi Gold. Okay, contoh. Siapa yang nak Gold tu? Cakap terima kasih tu. Yang nak Gold tu, yang nak Gold tu, terima kasih dia mantap. Okay, contoh okay, macam Ustaz kata tadi, sekarang korang faham Forex ni permainan kotak-kotak. Kecil pun lah kotak dia. Betul tak? Dalam chart korang tak akan nampak benda ni dekat higher time frame lah. Higher time frame. Tapi dekat lower time frame, yang ni yang terjadi. Ini yang terjadi. Faham tak? Dekat lower time frame. Faham tak? Faham tak guys? Benda ni yang terjadi dekat lower time frame. Benda ni yang terjadi dekat lower time frame. Katakanlah ini monthly. Katakan ini monthly. Ini monthly. Ustaz, inilah weekly. Ya? ada orang kata nak peng Ustaz tu. Apa dia? Wait, Orang kata nak peng. Bahaya dia. sorry guys, kenyataan berbahaya. Sorry. Okay. So faham tak benda ni? Okay, orang kena cari dekat mana price tu nak retrace ataupun dia nak buat penurunan sementara. Benda tu penting. Okay, benda tu sangat-sangat penting. Okay, clear? Adakah korang semua clear? Cuba komen. Adakah korang semua clear guys? Cuba komen guys. Cuba komen. Adakah korang clear?
Come on guys, keep fokus. Jangan korang terlepas sebab benda ni sangat-sangat penting. Okay? High energy kah? High energy. High energy, kita nakkan high energy. Okay, fokus untuk benda ni sebab benda ni nak bantu korang untuk grow. So, korang tolong jangan layan benda-benda yang tak penting. Ketepikan phone ke apa, TV ke, full fokus. Okay? So, contoh, ini monthly contoh, ini monthly. Ini monthly. Ini monthly. Monthly, katakan lah. Ini contoh kita monthly. Monthly. Ini pun monthly. Ini pun monthly. Okay, contoh. So, korang akan nampak benda ni. Forex dekat lower time frame, price akan macam ni untuk naik. Contoh. Okay, kalau korang rasa Ustaz weekly ni monthly ni terlalu besar, bukan Ustaz suruh korang mark semua. Korang mark yang terdekat sebab price akan main dalam kawasan tu. Okay, so contoh kita mark weekly lah. Kita mark weekly weekly dekat state untuk korang nampak. Korang nampak apa yang Ustaz maksudkan pada korang. Okay, contoh contoh Ustaz akan mahal lekuk-lekuk ini sebab ini gold. Okay, gold. So contoh okay, contoh kalau kita tengok dekat H1 telefon, korang akan nampak macam Ustaz kata price akan main dekat kawasan ni. Nampak? Price naik, lemak, naik, reject, weekly turun, monthly, naik, weekly, and then pecah, and then ini daily. Ini kat daily lepas tu turun, lepas tu main lah dalam weekly. Ini dalam kawasan weekly. So contoh, kalau korang sell dekat sini, kalau korang sell dekat kawasan ni, sell, korang nak TP kat mana? Ataupun direction dia korang nak tengok dia pergi mana? Kalau korang price dekat sini ke 1 ataupun 2, 1 ataupun 2. Yang pertama, yang nombor 1, price akan ke sini sebab apa guys? Sebab forex ni permainan SNR. Nampak? Dia naik, dia main dalam ni. Dia pecah, dia main dalam ni. So sama lah. Kalau dia dah katakan dia break atas, dia main sini. Kalau dia break bawah, kita dah tahu direction dia nak ke bawah. Sebab tu kalau korang sell dekat kawasan ni, korang TP lah kat sini. Kalau korang buy kawasan ni, korang TP lah kat sini. Ini contoh direction. Faham tak? Ini benda yang sangat-sangat penting untuk korang fokus. Faham tak? Siapa yang still tak nampak tentang direction? Siapa yang tak nampak? Faham? Adakah korang faham? Saya juga boleh detail. Contoh lah. Okay, ini clear sikit. Okay, katakan Ustaz akan mark lah. Ustaz mark dulu kawasan-kawasan dia. Ini monthly, ini pun monthly, ini pun monthly. Nanti yang terdekat kita nampak dekat maybe kawasan ni satu dan satu lagi kat sini. Apa yang Ustaz selalu baca market ni adalah macam ni. Price main sini, main kotak ni, and then main kotak ni, and then main kotak ni. Faham tak? Ini yang selalu Ustaz guna pakai lah. Clear? Clear tak? Okay, ini dekat monthly. Dia memang tak ada sikit movement. Ini dekat monthly. Okay, so apabila price tu sampai kawasan tu, contoh korang boleh tengok nampak? Price respect kawasan ni, dia turun break. Dia nak retest mana? Retest. And then sekarang direction dia nak ke mana? Dia turun nak ke mana? Dia turun nak ke mana? Dia turun nak ke mana guys sekarang ni? Direction dia nak ke nombor 1, nombor 2 ataupun nombor 3? Direction dia nak ke mana? Cuba korang komen. Dia nak ke nombor 3 ni.
nak turun. Faham tak? Sebab ini daripada monthly lah. Nampak direction dia. Price dah buat breakout, and then dekat lower time frame, dekat daily dah retest. Nampak? So inilah direction. Cara ustaz lah. Ini cara ustaz. Faham tak? Adakah korang clear dengan apa yang ustaz explain pada korang? Berapa ramai yang nampak tentang direction? Cuba korang komen. Berapa ramai yang korang nampak? Ngam, nampak? Clear. Pony airline faham? Mantap. Nampak? Tak clear. Nampak, faham? Kemah kemin. Ini contoh yang ustaz cuba share untuk korang supaya korang nampak ke mana price tu nak bagi. Dan macam ustaz secara personally, bila ustaz dah tahu direction dia nak sell, kita akan fokus cari setup sell, breakout, carilah breakout sell. Faham tak? Barulah korang faham cara-cara continuation. Okay, ini bukan reversal lah, ini lebih pada continuation lah. Bila breakout, korang dah tahu direction nak ke bawah, carilah breakout low time frame sampai sini. Okay, clear? Adakah korang clear guys? Cara ustaz tanda monthly tak apa, ustaz ambil daripada line chart je. Ustaz ambil daripada line chart sahaja. Dia tak kisah besar mana pun, sebab bukan ustaz nak fokus entry dekat situ. Ustaz nak fokus kepada direction sahaja. Faham? Okay, so itu untuk direction lah. Kalau korang nak tanda SNRM valid, korang kena cari yang ada circle movement. Contoh ini tadi. Okay. Jadi sorry, kena sikit dulu. Okay. Contoh ustaz, macam mana nak tanda SNRM valid? Okay, tengok ni. Price kat sini ada SNR ni dekat daily. Kenapa ustaz tanda sini? Ini contoh lah, tapi kebanyakan ustaz memang pakai daripada monthly semata-mata. So ini nampak movement, go back, ada circle movement. Ataupun kalau korang nak ambil daripada ni, contoh sini pada bawah ni, ini SNR monthly kan. So akan ada daily dalam tu. Faham? Ini contoh. Nanti Poknik akan explain lagi dekat korang macam mana korang nak. Tapi apa yang ustaz, kebanyakan ustaz guna dan ajar budak-budak pondok pakai adalah daripada monthly. Clear? Okay, ustaz tak lama ke tunggu monthly? Lama, tapi dia quality. Faham tak? Adakah korang faham? Adakah korang faham guys? Sila komen. Adakah korang faham? Mickey Mouse. Mantap Mickey Mouse. Okay, so tanpa membuang masa, kita akan ke topik yang seterusnya, iaitu daripada saudara apa Mirul? Saya ke Ponik? Itu tak tahu. Sebab payment tadi sampai apa? Sampai SNR. Kalau monthly tak buat big movement, macam mana ustaz? Monthly walaupun dia tak ada circle movement, tapi dalam weekly ada. Faham tak? Ponik? Ponik. Ini Wow. Aduh, tengok Syah tu. Saya duk shock tengok baca Syah duk spam kat saya ni. Saya tak tahu apa. Scamline faham. Asal dia orang pakai nama scamline lagi ya? Wah. Ponik tak scam guys. Walaupun tadi korang tahu Ponik bagi link yang boleh masuk 100 sekarang je. Itu scam. Itu scam. Itu memang scam. Scam perhabis tu. Dekat VIP semua kata dah penuh. Padahal memang Ponik scam. Okay? Oi, Syah spam banyak oh. Siuk tu Syah. Apa-apa kita bersyukur alhamdulillah Syah dah comeback. Faham menyepi dengan sikit-sikit scam dia yang padu. Makin padu tu dia comeback sikit scam dia. Right. Okay. So next topik kita adalah tadi Ustaz apa ni? Direction Okay. Daripada SNR. SNR.
Last tadi SNR. Oh, SNR. Okay. Sorry, tadi saya buat itu Suana. So, saya kena double confirm balik. Okay. Next topik kita adalah cara untuk kita mencari entry. Just screen dulu. Jangan scam pula. Alright. Okay. Kita tunjuk satu contoh. Contoh macam mana kita nak apa yang Ustaz ajar ni, asal SNR direction dengan storyline lah kan. So dah tahulah SNR storyline apa semua. So sekarang ni kita tak tahu tu nak tunjuk pair mana. Okay, kau minta nak pair apa, minta request kita follow Gold, DJ, EU, GU. Banyak sangat ni, takkan aku buat pair semua nak ni. Go katanya Ustaz dah tunjuk dah Go ni, kan? Tak? Are you scam me? Ya, ada. Dah tunjuk. Are you scamming? Dia orang duk spam banyak, saya tak tahu nak pilih mana tu. Ustaz tunjuk pair apa ni? Ada tadi Gold, DVP apa lagi kan? CHF kot ni. Ada EA tak ikut apa ni lah. Tapi okey je kalau kau ni pergi Google pun, sebab tadi Ustaz tunjuk cara baca direction kan. Cara direction je. Tadi saya tunjuk direction. Boleh lah. Okay lah. Okay, Gold Gold. Okay, Gold. Siapa nak follow yang panik bagi signal Gold? Zero Flu. Hari apa hari Jumaat. Cuba kan menu. Follow tak signal Gold Zero Flu tu. Junam apa pink tu? Gold kita? 90 pip, 2 layar. 3 layar. Follow FM. Mantul, follow FM. Okay, reason reason kau ni okay. Okay lah, kau ni ajar tunjuk macam mana kau ni tengok kat Gold. Ni pendapat kau ni lah kat Gold. Okay, kalau kau tengok monthly Gold, kita tanda dulu dia punya resistance support. Kalau bagi ponik sekarang ni, Go adalah setway lah. Setway high frame lah. Dia high setway dekat monthly. Plus akan main dalam ni lah. So kita cari direction dah dekat weekly lah. Kalau kita nak trade, faham tak? Dekat kita nak trade kat monthly. So ponik akan tengok lencak lah. Direction selalu guna lencak lah. Kita tengok dekat dengan current price, current market price CMP. Current market price CMP yang aktif. Dia tanda block weekly. Kalau ini kalau kat Ponik punya airline ni, Ponik ajar ni cara ni adalah cara nak maki boom lah. Ini untuk apa? Boom tu maksudnya big movement lah, big movement. Ya, faham tak? Okay, nampak? Ini ada backup. Kalau Ponik senang lah. Ini marking resistance, marking breakup, marking support. Faham tak? Ni ada breakup ni. Breakup. Breakup. Kalau tengok sampai sini pun, sini adalah boom weekly punya. Apa? Dia selari dengan boom gitu. Breakup tu selari. Faham kan? Ni adalah weekly. Ini cara Ponik tengok. So, apa yang kita boleh expect kat weekly dah akan macam ni lah. Akan macam ni. Apa Ustaz kata permainan tak bumbung tak bumbung saya nak kan yang kotak-kotak kotak-kotak dia main dah ni bila dia break main dah ni pula faham tak? Kali break ni main dah ni pak so price duduk kat sini saya tu dekat betul-betul resistance kat sini kat breakout tu. Bila kita tanda support resistance breakout, mana kita ada kotak price akan main atas bawah atas bawah atas bawah. Okay, ni weekly. So kita tengok kat daily. Sekarang ni daily price sangkut kat daily. Faham tak? Price sangkut kat daily lah. So kalau kat sini kita tengok market structure. Market structure ni pun penting. Ada orang yang ni belajar dengan dia kata market structure is very important. Jadi perlu kita tahu dalam trading. So market structure korang kena mahir untuk market structure. Kalau korang tengok sini market structure ni apa yang aspek
dia daripada weekly sini dia boleh jadi sampai sini. So kat sini pula kita decide sini kira decision point lah, kamu ada yang nak jatuh sini ataupun yang nak main dalam ni lagi. Faham tak? Ini weekly, tapi monthly atas hari. Monthly yang kita tanda ni kat sini, monthly dah kat sini, monthly jauh lagi. So kita tengok itu dekat lah. Melainkan kalau korang adalah swinger, kalau swinger ni memang no alert lah, no monthly. Sekarang ni kita tengok weekly. Faham tak? Kalau siapa kata yang panik bagi zero fruit tu, zero fruit kat mana? Sebab reason balik senang lah. Yang satu adalah break up weekly. Faham tak? Kau ni cari punca, cari boom. Dia big movement, dia ada setiap ada big movement lah. Kena tahu, kita kena tahu. Memang kita makin apa panggil akhir frame apa, pada frame adalah untuk kita tengok direction dia pada mada ni untuk apa Zat? Untuk setup. Breakout je. Setup ataupun BO breakout. Baby ni untuk baby frame ni adalah untuk apa, zone ataupun tempat kita entry lah. Tapi kena tahu ke kalau kat Go H1, H4 ni reliable ke untuk korang. Ini gaya trading balik lah kalau kat Go, untuk korang cari boom ataupun BM, bukit mentajam, big movement. Faham tak? Oh ni tulisan jauh ke? Aduh, ni malah nak baca cek ni, nak terkelap. Faham So reason kau ni bagi korang kat korang zero fruit itu senang je. Minggu tu weekly. So weekly dia dah break up nak jatuh, and dia dah go back ke arah weekly bawah ni lah, biru ni lah, apa yang kau ni expect bawah ni lah. So kau ni bukalah H1, tengok boom lah, boom. So tanda sini color lain lah, color hitam. Ini tak tukar color pun. Tak. Right. Tukar color. Wish, seming dia dah tukar lain lah. Okey lah. Yang hitam ni adalah weekly, jadi yang biru ni adalah boom H1. Faham tak? Tu pun nak cari lah tempat boom H1. Situlah awak zero clue. Tu simple reason. Kalau kau ni nak reason, macam ni lah buat reason. Kalau panik tanda zone adalah body to shadow. Tanda zone body to shadow, tapi panik tu di atas angle, panik bagi go send 6. Tu 6 terus, tak cakap banyak. Faham tak? Macam mana nak cari boom? SOP boom. Okey, dia SOP boom dia macam ni nak. Bukan lancar SOP boom. Ini cara panik lah. Ulang sekali lagi. Ini cara saya lah. But ini apa yang panik ajar airline daripada 2-3 bulan lepas lagi. Cara nak panik cari boom ni, saya frame lah. Sekarang ni saya kat kita nak mati atas lagi. So kita contoh berarti kalau guna saya tak berarti tanda weekly, boom weekly boom ni adalah big movement, istilah boom. Okay, sini ada big movement, resistor, sini adalah support. Apa yang cara panik untuk cari boom adalah resistor, backup, support. Bukan resistor, bukan support tak. Ni resistor, ni backup, ni support. Tu cari backup yang mana? Backup dia sini. Nampak tak, dia ada movement. So kalau korang nak confident dengan backup korang tanda kat sini. Kalau dia selari dengan boom, memang situ zone yang kuat, memang strong. Dia selari dengan boom sini, nampak? Selari dengan boom sini. Nampak ni ada boom dia selari. So situ memang bagi saya valid lah. Untuk mengenal pasti boom punya valid itu adalah valid kan, sebab dia selari backup yang selari dengan boom. Faham tak? Faham Okey, so
weekly kita dah tahu reaction weekly. Plus akan main dalam ni, dalam atas bumbuk dalam kotak-kotak. Dalam kotak-kotak ni. Nampak? So sekarang ni Plus duduk berada di sini. Pada bawah dia ada di sini. Nak pergi bawah kan nak pergi atas. So kita tengok lower tail frame H4 ataupun H1. So kalau korang tengok H4 dia dah break. Kalau bagi Pak ni tak tahulah. Ada setengah orang dia tengok dengan cara lain. Ada setengah orang cara lain. Kan? Analisis masing-masing lah. Semuanya kalau kita tengok sini dia ada backup pun weekly. Apa yang paling expect mungkin dia nak pull back lah, naik atas lah. Itu apa yang paling expect. Kita tengoklah apa yang berlaku nanti. Ya. So macam mana paling boleh bagi share. Hitam ni adalah boom weekly. Dan kisah lower tail frame. Kisah lower tail frame. Okay. Mana SNR yang terdekat pun yang terdekat kat lower tail frame. Kalau cari dekat dengan Plus masa tu sini tak ada lagi. Plus ni tak ada lagi. Kenapa ni bagi share kat sini? Masa ni tak ada lagi. Baru nak naik. So kau tengok watching. Okay, watching. Okay, ini adalah resistance yang apa? Break. Dia pull back. Dia pull back. Dia pull back. Dia datang balik untuk dia collect order kat boom H1. Faham tak? Macam nak explain tak pandai nak explain. Tapi kalau kau back test memang kau nampak. Nampak boom kat H1. Ini adalah boom kat H1. Betul tak? Tu. Sini boom dah. So kau ni tanda lah Zul. Yang kau ni bagi signal kat public tu. Tanda zoom. Go send now. Touch zoom. Dia nampak. Faham tak? Nampak cari boom. Pergi lawan water frame. Cari boom macam ni. Yes, betul. Betul tu. ATGDFFF. Oh. Nama dia nama alphabet. Faham Ini adalah goal. Lepas tu pair apa lagi GBP Kalau minta session. dia pilih pair. Kalau minta dia orang pilih pair banyak sangat dia orang ni. Dia orang nak GC ya. GC ya. GC tu GBP kau GBP saja Session okey. Okay, GBP CHF. GBP CHF. Wih, tak ada $12 saya. Saya tak trade. Okay. Ada. Ada bagi Okay. okay. tu. GBP CHF. Kau ni ada bagi signal kat VIP. Sell dan buy. Okay cerita nak cerita macam mana boleh dapat. Okay, satu ni apa ni tunjuk cara apa ni intraday lah. Cara intraday. Okay, macam ni ni apa yang paling belajar daripada seorang sahabat lah. Tapi memang dia punya cara dia legit. Masa ni Plus ada kat sini. Masa paling bagi buy tu Plus ada kat sini. Apa yang perlu buat masa tu Plus berada kat sini berada kat sini. 3 benda yang kita perlu tanda: support, breakout, resistance. Bila berada sini, yang turun ni kita perlu tanda support, breakout, resistance. Tu perlu tanda lah. Support kat sini kan. Breakout yang terdekat kat sini kan. Breakout dah. Lepas tu resistance. Faham tak? Oh, buat apa ni? Okey, tu tanda. So, perlu tanda support, breakout kat sini. Faham? Resistance kat atas sekali. Tempat bom mula jatuh. Start ajaran ni kan, tempat bom mula jatuh. Masa panik bagi buy kat sini lah. Minggu lepas, hari apa dah? Lupa dah. Hari Selasa atau Rabu, panik bagi buy di saja. Okay, reason dah. Buka lain cak. Nak intraday, kita take daily. Cari kotak-kotak kat daily. Kita cari kotak-kotak kat daily. So, maknanya tengok tengok ni, perlu main sini lah. Perlu main hantu lah. Perlu main kotak-kotak ni. Nampak? Main ke bawah. Break atas ni main bawah pula. Ni mana ni lah. Buat ni sini. Tu je ke mana ni lah. Kalau break pergi bawah ni tu. SNR.
SNR tidak pernah berubah, nak tahu yang tu. Faham So, masa bagi pai tu kat Lancat sini adalah ada apa? Support. So, macam mana kita nak precise punya zone, body ke shadow. Penik tanda body ke shadow. Body ke shadow. Body ke shadow, penik lagi. GBP THF by now. Faham maksud? Tapi precise lagi lah. Precise sampai H1 lah. Kat H1 pun penik tanda body ke shadow. Body ke shadow. Memang betul loris. Tapi kalau nampak panik bagi signal zone besar tu memang selalu bagi 20 pik lah. So, ni berapa pik? Ni tak sampai 10 pik lah. So, nak bagi cukup lah 20 pik pada buat ni. Macam tu. Nampak? So, tu zone ni. Oh, bagi DPP, THF, baik. Mana Tu nak je? Buat. DPP, THF, by now. Macam ni. Yang naik tak? Dah TP lah. Berarti yang tak balik. Bagi ni. By now. Pajak. Kalau dia inklusif, siapa Pony Island inklusif? DPP SHF dapat share tak? Komen-komen. DPP SHF kita dapat share tak? Dapat, yes. Reason dia apa? DPP SHF kita punya share sampai yes, 100 p, betul. Ini bukan pun DPP notification kat atas tu. Ada macam cancel. Oh tu, yang ni saya tahan lama. Saya tahan lama, nampak hilang. Nampak? Yang notification yang ni saya tahan lama sikit. Okey, baru kita hilang. Ni tak payah, tak best. Aduh, Malvi handsome tak mau. Alright, okey. Wih, apa ni siap nak berapa ni? Janganlah, saya dah ada bini lah. Saiki ada kawan-kawan yang report. Macam mana nak bagi dalam notification tu kan? Delete dah tu, IG tu. IG tu ayu. Okay. Kita ni balik. Janganlah ganggu. Point action apa? Kalau fokus. Ni ganggu tu. Siapa 6 tu ganggu. Si Yuk tu siapa 6? Phone ni jadi dia dekat dalam ni, dalam Zoom ni. Saya tahu dia tak kat situ. Oh ya kau, biar siapa 6 ni bagus tu dia. Kan? Dia tu lah, janji nak bagi. Dia sama ke dengan Ustaz, janji nak bagi pen ke pakat. Tak dapat lagi, dia jual bang. Tapi annoying dengan benda ni. Kita tak fokus yang atas tu. Okay, nak cerita macam mana geng-geng Pony Island Inclusive dapat sell adalah breakout kan. Tadi kan dah kita tahu breakout boom yang selari dengan breakout. Tengok ni. Kalau Pony Island tahu macam mana nak cari boom yang valid. Buat boom breakout jadi kan. Buat ni boom. Faham tak? And so masa kita buy kat sini, kita market structure is very important. Kita kena tahu. Dan dia data sini, korang tengok sini. Tapi sini terus batang. Dia macam ni Dia umpama macam ni. Tapi sini terus batang. So kalau sini terus batang, kalau korang tengok, dia nak akan perfect sini jatuh lah. Faham tak? Di mana boleh? Macam tu. Market structure. Ini kalau dalam point airline ni, semalam pun kami belajar market structure macam tu. So bila apply kat trading, sama. Kita tengok ngam tadi adalah boom daily. Tadi kita tanda 3 support, breakout ni ataupun boom B ni, ni adalah resistance. Ini untuk cara untuk intraday. Masa tu price duduk kat sini, so kita kena cepat-cepat cari kita punya direction. Direction ni price akan main dalam kotak-kotak ni Faham Okay, tengok price main kat kotak ni, kita buy. Sampai kat kotak ni, kita sell 100 pip. Ini orang kata ni 100 pip. Faham tak? So, bila macam mana kita nak pisah, lower time frame lah. Pisah lower time frame lah. Ni selalu akan pisah M5, M5, M50, H1, tengok H1 lah. Kalau tengok H1, dia ada punca kejatuhan H1. Nampak H1 dia ada punca kejatuhan. Sini boleh ambil, sini pun boleh ambil.
Dua-dua tu adalah punca. Kat sini buat awal kita tengok punca dah. So kita tanda. Kalau macam ni pun ni akan tanda. Kalau kita nak share, kita cari tengok A ke B kan. Nak share A ke B, komen high energy, come on, A ke B nak share. Tengok A. Ni ada A. Ni big moment A kak. Mana? Oh, soal kita ingat kau. Ada A. Ui, sampai ke IG dia komen ni. Uish. Tu. Tak pakai je pun komen tu. Nampak tu. Ni ada A. Tapi punca A jatuh kat sini Nampak? Punca A jatuh kat sini. Tu pun akan tanda zoom macam ni. Sini akan fokus. Sini akan fokus. So barulah pun ni akan buka. Candles untuk kita marking zone. Zone. Kita ambil sini. Itu lah zone dah. Faham tak? GBPHS set. Masuk zone. So set tu last one on nak tengok. Macam nak reverse. Tapi 6 lagi. Saja bagi senang jatuh. Cakap tepi. Faham Ini adalah teknik boom. Dia senang je. Kalau nak maki boom senang je. Nak cari maki boom yang valid senang. Kalau korang nak tadi, korang tengok daily. First tengok daily. Kau maki resistance, breakout dan juga support. Bila kau maki tengok untuk intraday ni kau kita target 30 ke 50 pip intraday. Betul tak Miro? Intraday 30-50 pip. Betul Betul. So kita tengok daily. Buka je daily, tanda daily, maki resistance, maki breakout, maki support. Rasa kau main dalam ni Awak. Patutnya nak tengok dia main dalam ni sekarang dia break ni. Bila keadaan dia break macam ni, daily dia break. Okey, dia break kita tengoklah yang terdekat. Kalau kau ni kau pun mana arah tuju dah, sini je lah. Reset lah, GBP saja. So kalau kau nak double confirm, tengoklah harga frame ada apa harga frame. Okey, ini ada boom weekly kat situ. Tengok monthly pula. Monthly breakout dia kat sini buat. So kau nak tengok daily ada support dah, ada breakout ke dah. Tengok tak ada. Faham tak? Tak boleh dah. Tak boleh dah. Okay. So bagi saya ini dia nak ke bawah lagi lah. Kita akan tengok first weekly kat sini, daily dia kat sini, sama je. Weekly ni adalah tempat breakout daily. So situ valid lah. Itu untuk watching lah. Nampak ni dia ada movement. Dia break. So dia datang sini, saya expect dia naik lah. Weekly dengan daily selari. Faham tak? Monthly tak nampak. So saya expect kalau korang tengok structure kat monthly pun memang structure nak jatuh lah. Dia bukan nak jatuh, dia tengah pull back untuk fly dia sebenarnya. Dia pull back ke mana? Dia pun simple je, sini dia fly ataupun sini kita tu ambil monthly kat bawah. Itu nanti kita buat decision fly. Dan kalau korang swinger baru korang tengok monthly. Mereka kalau korang, kita selalu straight intraday kan. Tengok daily lah, macam mana aja dia. Tengok dia tanda daily, tanda resistance, tanda breakout, tanda support, cukup. Dia break support ni, kalau dia break support ni korang alih. Yang ni tak ada dia break support ni, alih yang atas ni, main tengok bawah pula. Dia akan main kotak atas pula. Dia main dalam kotak ni pula. Mana ni? Dia main dalam kotak ni pula. Macam tu. Tu untuk cara untuk intraday. Okay, satu lagi kau ni tunjuk macam mana kita dapat sell. Ustaz dah tunjuk lah. Tak tunjuk lah nanti banyak kali tunjuk lah. Ustaz tunjuk dah kan macam mana dapat sell kat sini kan. Betul tak? Ustaz tunjuk dah kan.
Saya cari Ustaz anak saya. saya Ada. Di situ ada SNR monthly dan korang boleh tengok kat H4 ada breakout. Ustaz tunjuk tu monthly yang Ustaz ambil monthly. Wah, Monthly ada sekali. Lepas tu korang boleh tengok dekat H4 breakout. ada breakout. Masa ni okey, dia macam ni. Masa ni price ada kat sini kan. Betul tak? Masa ni price kalau kau ada kat monthly kan. Masa ni price ada kat sini. Ada ni. Ini tak ada ni. Dia tengah nak naik. Kalau tengok kat line chart tu monthly dia ada resistance monthly, lepas tu dia ada breakout kan. Apa ni tanya abang dah ni. Abang tu ada kan dah breakout dah tadi. Apa perlu kita buat kalau ni monthly yang sama boleh ni. Okay, kita perlu tanda resistance breakout boom support cukup RBS tanda tiga ni yang dia apply ke medal ni. Main lah tu. So masa ni perang daripada sini menuju sini. Tanda lah breakout, tanda resistance ni monthly kan. So kita nak entry kan, kita tahu entry tadi baby frame kan, baby kan. Okay. Nampak macam mana kami dapat sell, faham tak? Ya, macam mana kau bagi GBP sell, tapi memang dia banyak hari juga, 2-3 hari kot nak jatuh bagi awal jatuh cik biasa. Masa tu kau bagi dah touch mati dah sini. Okay, GBP sell now. Dia jatuh dah tipi lah. Naik lagi GBP sell now. Hidup medal ni kot dah. Kan dia main dalam monthly ni. So dia break monthly ni, memang jatuh sampai ke kopi. Dia cari monthly ni lah, dia jatuh cari monthly ni lah. Tipi dah. Faham tak? 160p. Faham Weh, saya tak boleh baca komen tu. Weh, macam ada bergaduh lah kat komen ni. Azri Lamin 224 ni. Kan, kalau kata komen-komen negatif, kita jangan follow. Kalau kita follow orang negatif, kita negatif. So kita ambil yang positif, yang negatif kita buang. Kan, dia dalam 1000 orang ni tak semua 1000 orang yang baik. Kan, dalam 1000 satu mesti ada yang tak baik. So kita buang yang negatif tu. Jangan duk layan yang negatif. Okay, faham faham? GBP sell itu. Ni paling tunjuk setup yang paling pergi sini lah. Lagi pair apa lagi? Nak tunjuk lagi kah? Atau dah bosan dah? Komen. Kita ada berapa orang ni dalam ni? Penuh lagi kah? Penuh lagi. 99 seorang lagi cepat masuk. Cukup. Bagi cepat 1k. Sangkut 99. Okay, hit TP. Okay, hit TP. Okay, dah hit TP 1k. Nak apa? Bagi kuat kat korang. Cepat komen geng. Apa nak apa. Diorang tu komen banyak. Dah bagi dah di Hero, bagi ya. Nak saya bagi bang. Tujuh apa dia saya ketik nak terlupa tu. Hero lagi. Yes, scalping. EA. Okay, EA. Okay, kita tengok EA okay. Ni EA. Okay kan, EA. First, kalau kau nak intraday, tapi kalau macam ni, okay, dia ada kena tengok structure kau. Kalau macam ni, kita nak daily kat sini, jauh kan. Kalau macam ni, pernah kau buka hitam frame lah. Kalau macam GBP cek ni, dia dekat tau. Dia dekat kan. Loop to the left dia dekat. Ni loop to the left ke jauh. So kalau macam ni, kita akan buka higher time frame. Okay, dulu higher time frame per monthly. Okay, first kita tengok duration monthly. Apa yang perlu kita buat monthly? Kita kena tanda RBS. RBS tu adalah support, breakout,
breakout dia kat sini dan juga resistor. So apa yang kita nampak sekarang ni, price daripada monthly sini dia dah break ni, and dia dah pullback, so naik. Sini memang kita tak nampak pullback, dia kita nampak sini nampak ada pullback sikit, nampak ada pullback sikit ni. Tu ada lengkuk tu, dia pullback. Tapi kalau korang tengok kat ni monthly kan, kalau korang tengok kat weekly ataupun daily, dia akan ada pullback. So kalau korang tengok monthly dia semua macam ni kan, dia break semua. Tapi kalau korang tengok weekly, dia start kita kat dia, dia ada pullback. Macam tu, dia ada pullback. Kalau korang tengok kat daily, dia nak clear mana yang pullback. Sini lah. Sebab tu lower time frame tempat kita entry, higher time frame tempat kita mencari direction. Sebab tu lah, faham tak? Higher time frame tempat kita cari direction, lower time frame tempat kita cari tempat entry. Faham kalau EA bagi saya ni, dia nak fly ke monthly lah. Dia belum touch lagi, belum touch lagi EA. Okay, so kau ni ada bagi iaitu sell. Ya. Ni salah satu apa ni bagi sell itu sebab ni apa ni bagi sell dengan buy. Sebab dia dah break, ini dia dah break. Reason buat ni bagi sell dengan buy tu sebab dia dah break sini. So bila price dah break sini, kau ni akan cari boom yang terdekat dengan current price. Maksud tu current price dekat sini, cari boom di monthly. Boom monthly terdekat sini. Boom ni adalah apa gang? Boom ni adalah apa? Cuba kita tahu. Boom ni ada apa? Apa masuk boom? Apa masuk boom? Ni apa masuk boom? Big movement. Yeah. Big movement. BM, Bukit Mentajam. Masuk boom adalah Bukit Mentajam. Ingat tu. Okay. Bila kau tengok ni, dia Bukit Mentajam. Tajam ni. Bukit Mentajam lah. Bukit tu. Boom ni. Dekat current price tu, masa tu kat sini. Current price tu kat sini. Kat sini. So ponik tanda lah boomnya ni. Sebab tu ponik dia bagi sell sampai selap. Kalau tak tanda lagi. Tanda lah. Ni dah break lah maksudnya. Dia dah breakout sini lah. Tu ponik yang ambil boom terdekat kat sini pula. Dekat tangan current price tu. Faham tak? So tengok kat weekly. Okay. Maksud ni bagi sell dapat TP1 tu kenal lah sell. Maksud ni TP1 kenal lah sell. Nampak? Sini kalau bagi sell, TP1 tu dua kenal lah. Maksud ni sell. Dan bila yang main kat sini, dia break sini. Dia break sini. Okay, dia break. Kita tengok kat lower time frame break. Maksudnya dia dah higher time frame tadi break kat ni. Faham tak? Dia nak break lower higher time frame, dia kena break lower time frame tu. Kena ingat tu. Okay, sini sell dah dapat. Lepas dia batal balik. Dia break monthly, big movement, boom monthly dia break. Bila dia break boom monthly ni, kau ni bagi buy, EA kau ni bagi buy. Faham tak? Okay, nampak? Bagi buy kat sini, kat punca, cari balik punca dia kat daily. Dia pullback ni so, macam mana korang nak tanda tu? Okay, kita nampak ini adalah monthly. Ini adalah monthly. Boom monthly ni monthly. Dia akan main price, akan main ada kotak-kotak ni. Ingat SNR dia. Okay, bila sampai sini dia break. Okay, dia break, so dia buat pullback. Masa dia pullback ni apa nak bagi buy? Kau nak tahu dia turun ni mati untuk pullback buy. Dah tahu dah dia turun untuk pullback buy. So kau nak tanda mana boom lagi? Okay, kita tanda warna hitam. Ya. Tanda warna hitam. Okay, hitam ni daily lah. Nampak? Ni adalah boom. Tak tahu cerita strong bagi saya apa ni. Dia macam ni. Sini boom. Ni ada take movement dah kan. Dia break. Dia pullback kat sini. So sini memang strong. Jadi kau ni strong sebab tu kau nak bagi buy kat sini. Dia selari. Apa nak kita? Dia selari. Okay.
Dia selari ke sini. So sini strong lah. Bila dia datang balik sini adalah strong. Apa panggil apa ni? Panggil apa Milo? Ni asal resistant support. Faham tak? So strong. Market structure tu penting. Market structure sangat penting untuk korang mengenali market. Untuk korang trading, korang nak trading kat market tu, korang kena tahulah market structure. Faham so sini Pak Ukon watching bagi buy tu. So kita buka lah candlestick. So kau ni tanda body ke shadow. Body ke shadow, main zone kau ni memang body ke shadow. Tu kalau korang tak daily lah. Kalau orang makin zone daily memang berapa besar, precise kan? Precise. Tapi zone ni memang besar, siapa besar. Besar tu. Macam ni. Orang boleh bagi zone besar lah time tu. Kata dah, H1 pun besar. Memang zone besar tadi. So kalau zone besar macam ni, inilah kadang-kadang inilah kegunaan dia apa? Titik tengah. Titik tengah tu kalau korang blur pula. Korang tak tahu, okey zone besar. Mana tempat korang entry, korang ambil titik tengah. Korang boleh monitor titik tengah ataupun cari breakout di lower time frame. Kenal tak titik tengah ni? Yes, nampak titik tengah ni, the power of titik tengah. Nampak zone besar. So korang tarik rectangle, tak rectangle situ, ambil satu lagi, letak kat titik tengah. So monitor titik tengah, tengok main kat titik tengah, apa jadi? Dia respect titik tengah tu. Yang paling bagi buy, EA very nice. Tapi pucat kat mana ni, main lama balik jam pun tadi ni. Tak. Lama dua tu. Faham Faham, titik tengah. Tapi kalau korang tak mahu guna titik tengah, korang boleh cari breakout kat lower time frame lagi. Tengok awak ni dia tak sampai titik tengah ni kau tengok breakout kat lower time frame. Lower time frame pun bagi shadow tu. Kalau macam ni boleh lah. Ni kalau kau ni akan ambil M50 dengan M5 lah. M50 tak nampak breakout, tengok M5 ada breakout, tengok ada tak. So M5 ada. Kalau macam ni pun ni akan ambil sini lah. Dah tanda body ke shadow M5 sampai ke sini lah. So zone dia besar. Mana boleh tarik? Ni tu zone 20 feet, 19, 20 lah. Zone 20 feet. Kalau korang precise dapat M5 memang sharp lah. Korang punya entry, tengok apa jadi. Mana? Tengok. Dia duduk main tu, duduk main kat situ. Ni yang breakout M5 tadi. Lower time frame, dia duduk main situ. Sampai acap, sampai sekarang. Yang ni pun bagi EA buy masa ni. Tentu ingat tu. So nanti pun nak bagi EA buy kat sini, sell kat sini pula ni. Jaga signal EA pun ni nak bagi ni. Nanti pun ni precise zone. Nak bagi ni. Sini nanti pun ni akan bagi EA sell. Nanti elakkan saya ya. Kita nak bagi sell EA. Faham Pun ni ramai tak tahu rejection. Dia rejection ni macam mana nak kata rejection ni candlestick kot. Tu mirror gajah. Sebab candlestick mirror gajah. Sebab kan aku belajar buat rejection dengan mirror kan. Tapi kalau korang tanya buat confirmation bagi kau ni confirmation apa kita pakai tu? SRR ni kan. SRR ni memang korang boleh buat dia sebagai confirmation. Tapi korang kena tahu ni bagi saya ni bukan confirmation, tapi ini adalah tempat untuk korang re-entry. Bagi korang ni adalah tempat untuk korang re-entry, bukan confirmation. Bagi saya ni bukan dia tempat untuk korang low risk entry sebenarnya. Dia sini dah accurate ni accurate. Tapi kalau korang nak tunggu breakout ni, tunggu re-entry ni, confirmation bagi korang ni, korang dah terlepas berapa kopi antara sini ni dah terlepas kopi ni.
Orang dah TP 2 dah, korang baru entry. Kami dah ada entry, korang baru nak TP 1. Faham tak? Nah, ni confirmation kalau korang pakai. So, korang backtest lah zone korang tu, masuk zone entry. Kalau korang nak monitor candlestick, candlestick tu adalah rejection. Yang tu kepakaran mirror lah. Tu minta mirror tunjuk lah kalau mirror tunjuk. Faham Oh ni, explain detail big movement boleh. Big movement ni, big movement dia membuat pergerakan yang besar ni. Big movement ni, macam ni big movement. Dia berbeza Ada setengah orang keliru. Big movement, bukit bertajam ni, big movement dengan second movement. Second movement. Orang kebanyakan orang keliru. Big movement ni adalah movement yang pergerakan yang besar. Contoh, big movement ni, korang tahu ni, dia berbeza lah. Tu big movement. Tapi kalau second movement, ni second movement. Ni ada sini ke sini big movement, tapi second movement dia kat sini. Faham tak? Itu cara kefahaman Ponik lah. Mungkin Ustaz dengan Amirul kefahaman dia orang lain. Tapi apa yang Ponik pegang dalam trading Ponik, movement dengan second movement adalah macam ni. Jelas tak? Jelas, okey. Pasalnya macam dah lama dah sesi Ponik, and dah Ustaz Amirul ya Ponik pun sikit je, macam tak ada ya. So Ponik serahkan majlis pada pengurusi majlis dah sejam tengah, sejam je, mungkin tengah makan. Ustaz, are you there? Yeah, I'm here. Makan, minyak dia sejam tengah ni tak cakap. Ui, saya ada seribu. Faham tak geng? Okey, geng, nak tanya last belum Ponik serahkan majlis pada pengurusi, nak tanya kau faham tak? Cuba komen. Kat energi geng, kita ada berapa orang? Adakah kita masih ada energi 1000 orang? Berkurang. Spang suruh orang masuk. Dah ada yang dah faham. Okey, siapa yang faham tu? Okey, macam mana nak buat? Sekejap Okey, korang screenshot korang punya screen and tag IG. Screenshot sekarang. Screenshot boom macam mana nak the one and only Ponik the boom. not the boom. Okay, screenshot sekarang. Okay, screenshot dah screenshot. Then screenshot belum? Okay, dah screenshot Okay, tag kat story IG, tag The Empire FX. Tulisan Jawi, betul ya, tulisan Jawi ya. Pik Ganas Ganas ada S lah. Oh sorry, ini plural kan, S ni plural kan. S tu plural, sorry, dia single. Satu outlaw Pik ni plural kan. Outlaw tak ada S. Alah, ada tak S pula dah. Ganas ada S tu ni, PIPS tu. Ganas pun ada S belakang. PIPS. Aduh. Okay. Dia salah Sorry. set IG dah tu. Dia dah set IG orang lain dah tu ni. Pik. Okay, tag balik Pik Ganas ZS kan. Outlaw Pigs. Okay, tag kan. P tu huruf besar, huruf kecil apa ni? P kecil. Tu huruf kecil sebenarnya Ustaz. Dah ada tu. Saya O huruf kecil tu Ustaz. Okay, faham kan? Dia buat ND je betul tu. Dia buat dia je betul. Saya pun salah ada tu. titik sebenarnya. Sebenarnya ada titik ni, The Empire FX. Betul. Alright, okay. So, Ponik serahkan majlis ilmu kita ni kepada Tuan Pengerusi Majlis kembali. Sekian pelajar daripada Ponik. Assalamualaikum. Kalau ada yang tak faham tu boleh tanya DM ke
Instagram. Okay, saya serahkan majlis kepada Ustaz sebagai Tuan Pengurusi majlis. Terima kasih Port Nick Empire. Okay guys, siapa yang mula terbuka mata, cuba komen sikit. Siapa yang mula terbuka mata, cuba komen sikit guys. Cuba komen sikit guys. Cuba komen sikit. Saya nak tengok berapa ramai yang rasa bersyukur dengan perkongsian daripada Port Nick. Cuba komen sikit. Alhamdulillah, cuba komen sikit. Kita nak tengok berapa ramai yang bersyukur sebab ilmu yang berkat tu insya-Allah boleh membuka pintu-pintu rezeki kita untuk membantu keluarga-keluarga kita ataupun family kita ataupun saudara mara kita, insan-insan yang memerlukan. Okey. So, tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan perkongsian daripada the one and only Seafood Ya, saya pergi toilet. Saya pergi toilet dulu. Mirul Allah. Jangan Mirul. Saya pergi toilet ada Ustaz. Jangan kim tu. Bahaya tu. Dah tak kerja dia. Aduh. Hai. Toilet Gila, pula. that level tu. Okey guys, tak apa. Bila Mirul pergi toilet, Ustaz akan pasang satu lagu untuk korang. So, sementara kita kepada Mirul untuk meneruskan majlis ilmu kita pada malam ini. Dipersilakan Mirul. Mirul, are you there Mirul? Hello. Ya Mirul, dipersilakan. Ui, jahat gila tu. Itu bukan saya tu, saya tak suruh tu. Dia orang palang Mirul scam. Pok ni suruh tu tadi. Saya tahu tu ni kerja siapa. Mirul dengar kan? Miru pula gang. Cuba kita siapa yang suruh? Mirul, saya percaya. Saya tak pernah tu ambil kesempatan atas orang lain tu. Ustaz scam, tengok. Nampak? Orang tadi mak Walaupun Mirul tak ada tadi, saya tak ambil kesempatan pun tu. Astagfirullah. Saya siap cover lagi, buka lagu je nak cover Mirul. Aduh. Gang, Palang, Syah, Palang Syah, Miru the best, Miru the best, Miru the best. Come on, sebelum Miru merajuk. Hari ni guys, korang patut bersyukur sebab puas kita memujuk Mirul untuk share trend line dekat public. Kita terpaksa bayar dia lebih guys. Wah, mana kami terpaksa korbankan gaji kami. Profit seminggu bayar kat Mirul. Ni pun saya sebenarnya saya belajar daripada seorang sahabat saya dengan seorang sahabat saya dengan seorang sahabat saya. Banyaknya sahabat dia. Dia tukar cakap lah guys. Teruskan. Okey. Okay guys, tapi tak ada record no recordingnya untuk trend line Mirul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, so far macam mana tadi pointnya explanation? Korang faham Guys, komen guys, adakah korang faham dengan explanation Adakah daripada korang Port Nick faham? tadi? Okay, so apa yang Mirul nak sampaikan untuk hari ni, dia tak adalah panjang sangat. Okay, sikit je. Okay, set-set mu ready dah ke? Ready dah ke? Beres ke tak beres? Ready lah ke? Beres. Abang beres. Mantap. Cakap dengan dia, sekejap lagi kita on the phone balik, okay? Apakah? Notification tu tutup takut nanti terkeluar tu. Itu phone Port-Nick ke Ustaz? Okay, sorry. Oh. Okay. Apa scam dia tu? Kedua apa ni? Okay. Tengok buat sesuatu Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so hari ni kita masuk topik trend line. Okay. What is trend line? Trend line ni adalah kita menggunakan untuk menentukan arah ataupun untuk kenali perubahan arah. Okay, selalunya saya akan gunakan trend line ni hanya untuk top up confirmation sahaja. Saya tak gunakan trend line untuk cari tetap. Okay, macam biasa kita tahu lah. Okay, sell, segi resistance.
by di support. Macam yang Ustaz explain tadi, cell resistant by the support. Okay. Trend line pun sama je. Kita semua pun tahu ni. Ini kita panggil dia sebagai uptrend. Okay. Trend line ni, yang line di atas ni kita panggil sebagai trend line resistant. Yang bawah ni kita panggil sebagai trend line support. Okay, so sampai ke bawah kita bayar, sampai ke atas kita sell. Ini untuk uptrend lah. Okay. Lagi satu trend yang kita ada, downtrend. Sama juga, ini adalah trend yang resistant. Dan ini adalah trend line support. Okay, so kita akan buy kat bawah ni trend line support, kita akan sell di trend line resistant. Okay, ini untuk kita kenal pasti trend. Okay, supaya okay, ni uptrend lah. Ni uptrend. Kalau ke bawah ni downtrend. Tak cantik lah. Ini downtrend. Okay. So untuk trend line cara tarik dia senang ya. Okay, kita boleh tarik shadow ke shadow. Ataupun body ke body. Dua-dua pun betul. Okay, setiap orang akan ada cara dia tersendiri lah yang mana dia selesa, sebabkan backtest yang pernah dia orang buat kan. Okay, dan selalunya sekurang-kurangnya akan diambil, dia akan ambil 3 touch lah. Okay, silakan dia macam ni. Okay, contoh okay. Ni turun, ni turun. Okay, sampai sini. Okay, sampai ketiga ni, sini strong lah untuk sell. Okay. Sampai kat sini boleh juga untuk buy. Okay, tapi kita kena make sure kita punya direction from higher time frame. Okay, lepas tu lagi satu function saya menggunakan trend line ni untuk kenal pasti perubahan trend lah. Contoh uptrend, break, pullback, entry. Ataupun downtrend, break, pullback, entry. Dan kita juga boleh
create pattern lah daripada situ. Contoh dia, sebab kita dalam pattern kan kita ada 2 jenis pattern bukan trend yang selalu kita guna pakai. Yang pertama ini kita panggil sebagai ascending triangle. Yang kedua kita ada descending triangle. Okay. Saya paling suka ni lah, ascending dengan descending ni. Okay. Setakat ni okey ke? Okey. Faham. Siapa yang faham guys? Komen siapa yang faham. Cepat guys. Siapa yang faham? Komen faham. Kasih spam 1 kali. Okey, alhamdulillah. Kita semua faham. Okey. So saya akan masuk ke setup Ponic ada entry ni. Okey. So Ponic ada entry cell dekat area sini. Atas ni. Betul tak? Betul. Kan? Okey. So katakanlah kita dah ada zone ni. Ni daripada zone monthly ni. Betul. Lepas tu kita nak top upkan confirmation dia. Boleh je kita tarik dari sini. Okay, so sini first confirmation kita dah ada monthly. Second confirmation kita dah kenal pasti dia downtrend. Okay. So kalau apa yang Miro selalu apply dekat Miro System Trade, Miro terus kecil backup, tarik daripada sini. Dia akan jadi pattern. Break, so genap. Sending triangle. Faham? Okay. Oh, sorry. Sekejap, ni tak dapat. Okay. Ini kalau body ke body. Okay, kalau kita ambil shadow ke shadow pun tak ada masalah, boleh. Ikut atas keselesaan lah, macam mana korang biasa guna and back test korang macam mana. Ni shadow ke shadow, still dapat sama juga. 1, 2, 3. Okay, lepas 3 biar je, dia break apa biar. Sebab kita nak tengok macam mana price dia. Ni 1, 2, tarik. Ketiga touch, mesti ngama. So atas dah 2, bawah dah 3, and then dah break. Bila dah break, dia akan okay, jadi first balik dia. So yang atas ni pula tambah lagi 1 touch, jadi 3 di atas. Macam gitu. Tengok dashboard. Lepas tu pun ada sel kat sini lagi kan. Betul tak betul? Tarik lagi trend line daripada bawah. Betul tak betul? Betul. Weh, dia orang tak reply lah. Betul bapak lah. Alamak. Dia pun tak penuh tu. Betul. Oh ya, saya tak nampak dah. Sorry. Line saya lah. Aduh. Dia boleh Okay. dia boleh cakap korang scam pula. Aduh. Weh, Ustaz jangan sini. Ustaz saya Miro net level tu Miro. Itu tu, jangan salahkan orang lain tu. Aduh. Okay. Betul. Kan. Kat sini, hari tu, poin ni letak 5 lot. 1 lot, 50.000. Sorry, warna ni saya tak bagi tahu. Okay, saya padam. Okay. So kat sini, benda yang sama lah. Kita tarik lah. Kalau yang shadow tu tarik lah sini. 3 shadow pun. Okay, kalau body ke body pun kita akan dapat 2 body. Sama je. Kalau kita tengok sini, sebab tu saya kata saya hanya menggunakan ni untuk top up confirmation saja. Ni shadow ke shadow Kalau kita tengok
Satu, dua, tiga. Break, biar kita tengok macam mana price react sampai deras. Sebab apa? Sebab dia di zone SNR kita. Yang penting kita marking SNR dulu. Lepas SNR baru trend naik. Guna untuk top up consolidation saja. Sebab lain orang, lain confirmation dia, ada yang gunakan Fibo, ada yang guna engulfing lah, ada yang guna indicator, ada yang gunakan cacing, banyak macam-macam. Dia boleh cacing. Dia boleh cacing, yes. Okay. Kita nak boleh cacing tu. Ustaz? Kita nak boleh cacing tu 2 ekor. Bapak. Okey. Lepas tu, Ponik ada buy kat sini pula. Okay, sebab sebenarnya GPCHF ni pun saya ada bagi je sama dengan Ponik. Okay. Sini ada buy. So, dah dapat dah zone daripada daily. Okey. Ini support daily. And kalau kita tengok daily, okey support. Lepas tu, buka for. Kita nak tahu okey boleh naik ke tak. Katakanlah kita ni memang selagi tak banyak confirmation, selagi tu takkan letak bulat besar kan. Cari lah. Dia dapat tak? Lebih kurang lah, tapi dia tak berapa sharp kan ni. Okay, kena pergi ke lowest time frame sikit. Kalau kita pergi ke lower time frame sikit, dapat lah 6 H1. Satu, dua, tiga, break. Dia ada break sampai sini. Kalau kita nak tahu price react, okay. Yang penting dia berada di zone SNR kita. Okay, gang, jangan gaduh. Aduh, dia memang tak gaduh tu. Guys, gaduh tu. Ada ni, ramai ni yang gadis-gadis ni. Korang boleh cuba untuk eratkan silaturahim. Jangan gaduh. Jom, okay guys. Kita teruskan. Okay, sama semula. Okay, lepas tu Ponik tadi ada bagi goal. Okay, saya boleh bagi goal ni. Okay. So, dulu. Sini apa ni Zul? Sama kan? Atas lagi lah saya. Ha? Saya dapat pucuk atas. Oh, dah dapat pucuk dah. Silat. Saya cuma dua kali entry. Satu sini, satu bawah. Oh, okey. Kan jaga Allah kan? Dua kali entry kan? So kalau kat sini ni kita dah ada zone SNR. Ni ada base. So tawar sampai sini kena react. So kita pergi ke lower time frame. Okay, sebab kalau nak tarik dari sini macam tak dapat. Tak dapat. Kalau pergi ke body dapat lah. Sini. Ni H1 dah tunjukkan dia downtrend. Kita pergi ke M15 pula. Dapat lagi confirmation kita. Yo. Kurang dari sini ya. Okay. Satu, dua, break sampai tiga. Okay, dia kalau tiga, kali ketiga sedap lah. Kali keempat tu kita kena tengok direction cakap apa. Direction masih menaik,
Katakanlah dia macam ni. Kalau direction kata dia akan naik lagi, so kat sini dia possible untuk naik lagi sebenarnya. Boleh ni. Tapi ni dah break, ikut benda sama lah, break, pull back, still zone SNR. So entry lagi, sini. Sebab tu itu hari kita dapat 2 entry, satu lagi kat sini. Dari sini kita entry. Okey. Clear kah? Semua faham Faham mantul. Alhamdulillah. Okey. Maksudnya itu je lah. Ada yang trainan hanya untuk tambah confirmation sahaja. Saya tak gunakan untuk cari setup. Saya akan cari setup guna SNR, kemudian saya akan top up confirmation guna trainan. Okay, contoh lain kita bagi live GA lah. Okay. Okay. Okay, kat sini. Kita tengok kat sini. Ini ada base. Katakanlah sini kita dah tahu, okay, ini support. Sini ada resistance. Okay, patutnya dia sampai sini dia turun. Tapi sekarang ni dia break. So sekarang ni kalau dia sampai sini dia kena naik patutnya. Okay, tapi apa sekarang dia sampai sini dia pecah, pull back, jatuh. Okay, so kat sini boleh tak kita entry? Okay, kita dah tahu ni ada zone. Okay, kita dah ada zone SNR kita. Nak top up confirmation, boleh je, tak ada masalah. Tarik lah 1, 2, 3. Nak tarik lagi panjang pun boleh, tak ada masalah. Okay, sini ya. Ni yang awal-awal tu lah. Kalau awal dia break tu, kita boleh sampai kat sini 1, 2, 3. Ini kalau body ke body lah. Kalau kita ambil ke shadow pun tak ada masalah. Okay, ikut atas keselesaan sendiri, tapi korang kena banyakkan backtest sendiri lah. Okay. Satu shadow, 2 shadow, 3 shadow. Yang lain ni semua biar je. Kita tengok price react, break, dia try pula dari sini. Kenapa dia try dari sini? Sebab sini SNR kita. Okay, apa-apa pun kena always refer on our SNR. Sebab SNR adalah basic adalah advanced. Yang lain-lain tu hanya untuk top up confirmation saja. Mantap. Biru. Okay. Ini okey. Okay, yang lain semua okey ke? EU. Postbank you. Okey. Baik bang. Yang dah. Saya lemah bang. Okay. Bye pula. Ha? Bye. Baik apa? You.
nampak lah macam boleh. Mungkin, okay. Kalau buat kata Poknik, ni ada set up monthly apa tu ni? Quarterly. Second movement, perubahan arah, monthly daily monthly daily. Pergi ke buang luar ni. Ayo. Daily. Daily. Ini paling sedap. Okay, betul kan ya kalau salah? Yang step ni setuju kan? Setuju. Macam tu je lah. Ni saya tak tahu macam nak cerita lain. Jauh faham? Jauh nak mampu So kita ambil jalan sini lah. InsyaAllah ada rezeki. Dia for line. Sekejap, Cuba. Masih mencuba. Kita masih mencuba. Mungkin lah. Okay. Tu target saya untuk you. So last Ustaz akan share last satu je apa yang Ustaz belajar daripada semua pada hari yang mulia ini. Ya guys. Okay, so saya pass semula ya kepada Ustaz. Nanti payment claim dekat Pony Okay. Semua okay Semua masih steady jangan keluar lagi. Kita ada apa Ustaz? Itu sikit. Itu last. Sabar. Itu kita Ada giveaway. Ui, apa boleh? Oh ni buat garantor itu. Dah apa dah masuk giveaway. Pergi jauh. Oh, go away. Go away. Rugi lah dia orang. Ada 900 orang ni, baik kau bertabah. Okay, saya pass mula kepada Ustaz. Alright. Baik. Okay guys, so apa yang Ustaz nak share dengan korang, apa yang sepatutnya korang nampak and apa yang sepatutnya korang faham lah. Okay, tadi Pony dah share tentang breakout, Nero dah share tentang trendline. So apa yang bagi Ustaz korang sepatutnya nampak hari ni. Contoh lah, Ustaz tadi Ustaz dah share dekat korang pasal SNR, betul tak? Ustaz dah share untuk korang pasal SNR lah, tapi Ustaz pakai daripada monthly. Contoh ini bot satu gila ni ini dia bot dah cukup lah kita ambil tu. Ok, tadi apa yang Ustaz share dekat korang adalah daripada SNR, and then Pony dah share pasal breakout, and then Miro dah share dalam trendline. So apa yang Ustaz cuba gabungkan adalah bila kita ada di SNR monthly, Ustaz akan cari setup. Contoh di sini kan,